Okey, nanti boleh ceritakan sikit macam mana perkembangan pemilihan setakat ini. Okey, so pemilihan keadilan pemilihan 2022 so kita dah masuk fasa yang the next fasa ya. So maksudnya fasa pemilihan lah fasa ketiga dari proses pemilihan kita. So pemilihan kita hari itu bermula pada 13 hari bulan Mei so hari ini dah 18 ya. So bermula dengan Kelantan, Terengganu, kemudian di Johor dan Kedah, kemudian hari ketiga di wilayah dan Pahang, kemudian hari keempat semalam kemarin kita ada 4 negeri, Perlis di belah utara, Perlis Penang, dan di sebelah selatan Negeri Sembilan dan juga Melaka. So setakat 4 hari itu ialah macam-macam yang berlaku saya rasa itu adalah kita pun dah dengar berita dan sebagainya. Secara keseluruhannya saya boleh kata agak lancarlah perkara tentang orang kata ada sikit-sikit tu keadaan yang mungkin memerlukan tindakan daripada JPP tu memang ada. Kita pun dah tengok berita ada tempat-tempat yang juga bukan digantung, ditangguhkan contoh di Kelantan kita ada 5 cabang kemudian di Kedah ada 1, Padang Serai selepas daripada tu tak ada semuanya berjalan lancar dan kita ada terima juga beberapa aduan yang sedang difokuskan oleh panel aduan untuk melihat setiap daripada aduan yang masuk. Dan di sini saya nak menyeru anggota jika ada aduan maka mohon supaya membuat aduan rasmi. Aduan rasmi tu you all boleh pergi dekat web pemilihan 2022, tekan dekat situ button aduan dan situ akan menjadi sebagai satu aduan rasmi lah. Sebab kalau hantar aduan secara WhatsApp ke apa dengan saya takut dalam keadaan kita sibuk ni saya tak dapat melihat satu persatu. So kalau masuk di aduan panel aduan rasmi maka ada panel aduan yang akan melihat kepada semua aduan-aduan yang masuk kat situ dan memang panel aduan setakat hari ini bersidang hampir setiap hari lah sekarang ni pun tadi saya tinggalkan sekejap mereka punya meeting untuk bersama Suara Keadilan. So hari ini adalah hari yang agak saya rasa saya nak sebut bersejarah ke apalah. Inilah yang kita cerita pasal pengundian atas talian. So pengundian atas talian sepatutnya semalam kita dah bermula tetapi kita ada sedikit technical glitch dan kita bermula secara rasminya hari ini 18 hari bulan. So setakat daripada kita buka pada 12.01 malam tadi sampai tadi kita dah lepas lebih daripada 10,000 anggota yang telah melaksanakan pengundian secara atas talian. Dan menariknya lagi kita juga menerima kita menerima pengundian daripada negara luar juga. Negara luar kita tak dapat tadi dari Singapura. Ahli di luar negara lah kita dapat daripada Singapura. Kemudian ada daripada Switzerland pun kita ada tadi daripada Korea pun ada. So bermaksud ini ada satu saya boleh katakan kejayaan lah kepada sistem pengundian online yang telah kita laksanakan. Pelbagai cara sebenarnya kita nak memastikan sebab dia pengundian atas talian ni biasalah ada orang kata unsur-unsur cyber attack dan sebagainya, tapi alhamdulillah setakat yang kita dapat tengok yang ada cubaan lah biasalah tapi kita telah dapat sebenarnya memastikan mereka tidak menembusi talian kita lah so itu adalah keadaan yang berlaku. So kalau you all tengok hari ini di keliling ni ini ada sebahagian juga kerja-kerja JPP. Kita sedang bersedia untuk logistik logistik matter menghantar peranti kita di Sabah sebab Sabah fizikal ni akan bermula pada 22 hari bulan jadi kita kena hantar awal-awal untuk kita distribute ke kawasan-kawasan di Sabah, dan kita tahu Sabah tu kan besar dan jauh-jauh, jadi kita kena pastikan sampai awal dan itulah yang kita sedang laksanakan. Tapi kita ada juga aktiviti yang setiap hari di atas tu war room untuk kita memantau
perjalanan pemilihan. Kita ada hotline yang kita dah pun wawarkan nombor hotline kita. Nombor saya pun jadi nombor hotline juga. Personal pun jadi nombor hotline. Orang kata tak sempat bernafas, sambil-sambil bersiap pun jawab jawab juga telefon ya. Kita orang kata kena memberi perhatian lah sebab mungkin benda-benda yang urgent yang kita perlukan tindakan segera ya. So itulah keadaan yang berlaku sekarang, dan insya-Allah pengundian atas talian akan berlaku sehingga 18, 19, 20 3 hari dan S21 kita ada di Selangor. Selangor pun kita insya-Allah daripada experience kita dapat daripada 10 negeri yang sebelum ini yang telah berlaku 4 hari yang lepas, kita dah melihatlah orang kata apa yang perlu diperbaiki, dan kita harap kita doakan sama-sama, kita doakan Selangor yang dikatakan negeri panas ni akan berjalan lancar. Jadi insya-Allah sebenarnya saya dihubungi ramai juga rakan-rakan media bertanya tentang persediaan di Selangor, dan saya mengambil maksudnya sebenarnya kita dah melihat kepada apakah punca-punca yang menyebabkan mungkin kekecohan sebelum ini. Jadi kita memastikan, contohlah saya bagi contoh, ada keadaan-keadaan di mana kawasan-kawasan yang banyak penjuru ni kita yang di antara perkara yang menjadi pertikaian lah ialah pusat-pusat pengundian. Jadi kita memberi peluang kepada mereka untuk mencadangkan pusat pengundian yang sesuai. Tapi kalau ada pertikaian, kita akan panggil semua ketua-ketua cabang dan berbincang hati ke hati untuk melihat di manakah yang paling sesuai untuk kita melihat pusat mengundi yang memberi akses kepada semua penyokong daripada calon-calon yang berbeza-beza. Jadi itu di antara perkara yang kita beri perhatianlah ya untuk pengundian di Selangor. Jadi saya pun kita pun sebenarnya tertanya-tanya juga berapa mungkin yang akan hadir secara fizikal di Selangor. Sebab ramai juga yang PAT yang mendaftar di Selangor, lebih 40,000. Jadi kemungkinannya wallahualam kemungkinannya yang akan datang fizikal di Selangor akan sedikit berkurang akibat dari PAT. Tetapi secara keseluruhan pun kehadiran pengundian di negeri-negeri lain pun agak berkurang. Saya rasa itu pun mungkin juga disebabkan oleh PAT lah ya. Tapi of course analisis yang lain perlu dilihat dengan secara lebih detail lah. So itu dia. Berkenaan PAT ni, ada yang menyatakan tak dapat OTP dan sebagainya. Ada itu kelemahan sistem atau kesesuaian? Ya, okey. Memang kita ada beberapa aduan. Tapi cuba bayangkan seperti saya sebut tadi, sebanyak 10,000 setakat pukul 9 atau 10 pagi tadi yang masuk, maksudnya berjaya lah untuk melakukan pengundian. Tentang OTP ni kita baru saya sendirilah yang datang kepada saya tak sampai 5. So maksudnya ada benda tu, kita tak nafikan, tetapi kita telah minta mereka, contohnya tak dapat OTP, log out dan log in balik. So log out dan log in balik, dan alhamdulillah mereka berjaya untuk dapat OTP dan kemudiannya melaksanakan pengundian lah. So I think saya tak nafikan mungkin ada, tetapi mungkin benda tu tak banyak dan boleh diatasi. Itu keadaannya. Mengenai warga emas, kadang-kadang mereka mendaftar atas bantuan anak-anak, kemudian mereka tak dapat nak mengundi, tak tahu macam mana cara, dan mereka tidak melihat pula manual. So di mana mereka boleh rujuk? Okey, sebenarnya saya rasa anak-anak pun yang mendaftarkan mak ayah dia tu, dia kena membantu jugalah, sebab mereka yang tahu. Sebab betul, saya rasa memang ibu-ibu dan ayah ni yang didaftarkan oleh anak-anak memang tak tahu pun kadang-kadang nak tengok kat mana kan. So anak-anak kena membantu. Even I think kalau sekarang ni kita bagi manual, kita ada di website kita manual dan juga video. Tapi video kita ada updating lagi ya, sedikit. So kita akan sebarkan dalam masa yang macam dalam beberapa jam lagi. Tapi manual kita dah bagi ya. So sebenarnya kalau anak-anak yang membantu manual, dia orang tak perlu manual pun. Budak-budak muda ni dia orang faham kan, jadi dia terus membantulah. Even I rasa kalau mak-mak kita yang dah berusia ni, kalau dia tengok manual pun saya rasa pun agak susah jugalah mereka nak faham.
bahasa-bahasa yang tanya OTP, apa benda OTP pun dia tak tahu kat mana OTP nak cari pun dia tak tahu kan. So I think anak-anak kena membantu. Kalau anak-anak lah yang membantu mereka untuk mendaftar sebagai PAT. Itu nasihat saya lah kan. Jadi hotline untuk bantuan tu di mana dia? Okey, hotline sebenarnya kita dah paparkan. Kita dah buat kenyataan pun. Semalam kita keluarkan kenyataan. Ada nombor-nombor OTP yang kita kemukakan. Even dalam kita punya Facebook page pun kita dah sebarkan, dan website pun kita dah cakap, dah bagi tahu, dah muat naikkan nombor-nombor hotline yang perlu yang boleh dihubungi lah kalau ada masalah. Dan memang ke atas tu hotline tu memang hotline sungguh lah, tak berhenti-henti kita terima panggilan. Ya. Sedikit mengenai kecocohan yang Jelebu, ada anggota, bukan anggota benar masa tu, boleh doktor ceritakan sikit mengenai okey, dia sepanjang 4 hari kita melaksanakan undian fizikal ni, betul kita ada beberapa aduan lah tetapi aduan-aduan tu biasalah, aduan dia tidak boleh hearsay, aduan dia kena ada bukti, aduan dia kena buat secara rasmi, ya. So kalau aduan-aduan sehingga yang boleh diatasi ataupun diselesaikan oleh petugas kami, khususnya daripada JPP, so kita minta selesaikanlah. So kalau you bertanya pasal Port Dickson, memang betul, memang ada sedikit, saya tak katalah kekecohan sangat lah, dia mungkin salah faham. Aduan yang disebut, dia kata pengawas, di antaranya lah ada beberapa aduan, di antaranya ialah pengawas kita adalah orang tempatan yang mereka ada kaitan ataupun saudara mara di Port Dickson. Okay, saya nak bagi tahu sebenarnya bila kita membuat lantikan ke atas pengawas, bila mereka bersedia untuk menjadi pengawas, kita panggil training, dan kita memang bukan seboleh mungkin, maknanya kalau misalnya dia dari tempatan, kita galakkan sebab banyak perkara yang memudahkan. Contohnya dari sudut logistik, mereka maksudnya katalah dari Port Dickson, dia menawarkan diri untuk menjadi pengawas kita. Syarat dia bukan ahli parti lah, yang tu dia bukan anggota parti. Jadi kita, kalau dia daripada Port Dickson, maka kita berbesar hati untuk meletakkan diri Port Dickson, sebab itu memudahkan dari banyak sudut lah. Agak mustahil lah bagi kita untuk memastikan, you dari Port Dickson, you ada saudara mara Port Dickson yang orang keadilan tak, yang boleh mengundi, yang mengundi di hari di Port Dickson. You daripada Port Dickson, you ada tak saudara mara yang memang calon di sini. I mean, this is something yang impossible lah kita nak bertanya pada semua pengawas kita, kan? Kita bagi syarat mereka bukan anggota parti. So yang itu yang kita utamakan. Kemudian itulah maksudnya salah faham yang macam tu. Tapi bagi saya, kalau ada keadaan-keadaan macam tu yang kita terlepas pandang, yang kita agak mustahil untuk detail semua all this kehendak, maka kita boleh buat keputusan di situ juga. Contoh macam di Jelebu, saya dapat aduan juga yang mengatakan ada pengawas kita yang ada kaitan dengan calon. Jadi saya kata kalau keadaan itu betul, saya bagi maksudnya membenarkan koordinator negeri untuk menengok cari detail lah, melihat kepada aduan tersebut. Kalau benar terbukti mereka itu ada hubungan dengan calon, maka kita putuskan pada ketika itu batalkan lantikan itu, sebab itu adalah purview kepada JPP. Maksudnya JPP boleh mengambil tindakan di masa itu juga. So kita batalkan lantikan itu dan kita gantikan dengan pengawas yang lain. So itu adalah benda yang kita boleh buatlah dalam kita punya purview. So I think apapun sebenarnya saya nak mengucapkan ribuan terima kasih lah sebenarnya kepada rakan-rakan kita, anggota-anggota kita, calon-calon kita, walaupun pada peringkat awalnya ada salah faham, tapi akhirnya bila kita terangkan keadaan itu, maka settle dan dia tidak menyebabkan kekecohan yang besar, cuma just mungkin orang kata bertelagak kan, mungkin suara-suara tinggi dan sebagainya. Ada juga keadaan macam contohnya yang ini pun agak beberapa tempat yang kita temui, macam contoh di Wangsa Maju, di Sungai Petani, ada beberapa tempat dia berkenaan dengan Pondok Panas. So Pondok Panas ni sebenarnya kita memberi satu pengarahan baru bahawa Pondok Panas tidak boleh dibina dalam jarak 200 meter dari Dewan.
dari dewan di pagar sekolah, kita tak pakai sekolah lah, kita pakai dewan di pagar dewan atau sempadan dewan. So yang itu sebenarnya kita dah letakkan dalam peraturan kita yang dah kita wartakan dan masukkan dalam website kita, website pemilihan 2022. Tapi biasalah tak semua orang baca. So bila tak semua orang baca, sebab itu peraturan baru, maka ada yang terus buat pun tepi dewan. Ada. Kan ada. Sebab tu kalau tengok video ada yang sampai kena angkat. JPP mengarahkan untuk angkat kemah tu kan ke kawasan lain. But they do. Dia sebab bila kita kata ini faham, ini untuk elakkan kericuhan, peraturan telah dibuat, mungkin you all tak baca. So bila kita cakap dengan baik, alhamdulillah mereka terima dengan baik. Itu yang angkat jugalah kemah tu jauh sikit. Okey, so alhamdulillah saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua anggota yang memberikan kerjasama yang baik kepada JPP untuk memastikan perjalanan pemilihan kali ini berjalan dengan lancar dan tiada kekecohan yang besar lah, macam cuma salah faham. So saya haraplah negeri-negeri seperti Selangor, yang kita tahu kan Selangor, Sabah yang orang kata agak panas, juga anggota akan memberikan kerjasama yang baik lah. Calon-calon juga jaga nama parti. Kita bertanding, saya sebut sekali lagi, kita bertanding sebagai pertandingan adik-beradik, dan akhirnya siapa menang siapa kalah, kita tetap sebagai satu pasukan, iaitu pasukan keadilan, dan kita bersedia untuk maksudnya nanti kita akan ada barisan kepimpinan yang insya-Allah yang kita semua pilih. Yang kita semua pilih dan menang. Mungkin bukan saya pilih atau saya pilih, tapi maksudnya secara overallnya, secara konsensusnya dia yang menang, dan dialah yang akan akhirnya melaksanakan tanggungjawab dia sebagai pemimpin untuk membawa hala tuju parti yang mungkin yang baru, atau hala tuju parti yang lebih baik untuk menuju khususnya pilihan raya pilihan raya umum lah yang akan datang dalam bila-bila masa saja lagi. Itu harapan saya, yang kita doa sama-sama insya-Allah supaya sikit lagi kita nak selesai ni, bersabar semua, dan insya-Allah kita doakan yang baik-baik. Nak tanya isu pengawas tadi kan? Kenapa kalau pengawas tu ada kaitan dengan calon tak boleh? Dia macam ni, maksudnya dia ada bias lah. Dia ada bias. Contohnya kalaulah macam saya pengawas, you sebagai calon, so kita ada pertalian. So mestilah saya akan jadi bias kepada you. Kalau misalnya pengawas contohnya dalam pendaftaran for example. So dalam pendaftaran tu memang of course lah dia tak boleh nak buat apalah. Contohnya dalam pendaftaran tu kita dia bagi IC, okey, dia legit untuk mendaftar. Masuk ke dalam dan dia boleh mendaftar. Dan kalaulah misalnya jenis yang macam tadi makcik-makcik yang tak tahu nak mengundi. So bila pengawas tu dia ada kepentingan, dia boleh macam yang ni lah undi yang ni, undi yang tu. Yang ni tak payah undi. Macam tu lah. Ataupun contoh kalau kat depan tu maksudnya mungkin kita tak tahu, tapi tak adalah setakat ini yang kita dengar, tak bagi masuk. Ini padahal memang bukan anggotaan, tapi ada dalam daftar pemilih, tapi dia boleh cakap no, you tak boleh masuk sebab you bukan anggota cabang, contohnya lah. Dia bagi reasonnya apa-apa. Tapi yang itu tak berlaku lah, yang cuma saya dengar mungkin mengajar untuk memilih tu ada. So walaupun sebenarnya ada lain benda kepada lain, kita kena ada bukti lah, sebab bila mengajar tu sebenarnya pengawas boleh membantu, tapi dengan syarat isi borang 10 tu. Borang 10 kena ada, dan barulah dia boleh membantu. Borang 10 adalah borang yang dibenarkan untuk calon pengundi membawa bersama seorang orang lain, mengiring dan membantu dia untuk mengundi. Itu borang 10. Kalau OKU, orang yang tak boleh membaca, kena isi borang 10. Hari mengundi, kita ada siap sediakan kit, dalam kit pengawas tu dia ada siap semua tu, borang 10, borang 11, borang 9 kan, macam tu. So itu actually benda yang dari dulu amalan kita. So tak ada benda baru lah, tapi mungkin anggota baru dia tak tahu kan, atau pengawas baru dia tak tahulah. Ya. Soalan terakhir lah. Ya. Di Kelantan ada keputusan bila akan dibuat pemilihan? Kita belum ada lagi keputusan. Saya pun telah berbincang juga bersama anggota JPP dan merujuk juga kepada Presiden. Maka saya jangkalah kita kena juga siapkan sebelum Kongres. Sebab Kongres akan merupakan hari di mana kita announce kan the final result. So nak announce final result kena ada keputusan lah. Jadi kalau ada lagi cabang-cabang yang tergantung ataupun yang ditangguhkan, tak boleh lah. Maksudnya benda tu kena disiapkan sebelum itu.
Cumanya kita kena ingat yang 28 hari bulan pula kita ada satu lagi proses pencalonan yang baru yang melibatkan MPP kan, 20 tu. 20 MPP, 20 MK wanita, 20 MK dan 20 wanita tu di Kongres. So yang itu proses pencalonan belum berlaku lagi tu, 28. So tak apalah, tengoklah kita tengah tengok tarikh yang paling sesuai, insya-Allah. Keputusan, ada yang tanya, keputusan yang untuk ni bila keputusan ni? Sekarang yang kita paparkan hanyalah total voter turnout. Voter turnout. So insya-Allah kalau tak ada apa-apa yang glitch ke apa, kita akan bagi keputusan unofficial lah. Saya sebut unofficial sebab tadi ada yang masih perlukan pengundian semula ataupun pemilihan semula. Dan juga ada satu lagi keadaan yang kita sebut borang 11 tu tadi. So benda tu pun kena ditengok balik. So yang officialnya di Kongres jugalah. So unofficial mungkin 22 habis, 23 ataupun 24 dalam masa 24 jam tu kita cuba paparkan mana yang tak ada masalah terlebih dahulu. Yeah. Ada apa-apa lagi doktor nak beritahu? So itu again and again saya sebut, saya memang risau untuk 2 hari mendatang nanti pada fizikal ni untuk Selangor dan juga untuk Sabah, of course Perak dan juga Sarawak. Kita mendoakan semoga keempat-empat negeri yang belum mengundi ini pengundian akan berjalan dengan baik, dan saya mohon sangat-sangat kepada semua anggota di setiap negeri memberi kerjasama yang baik, jangan kecoh-kecoh, jangan gaduh-gaduh kan. So kalau ada permasalahan cepat-cepat kontak JPP. Saya sendiri boleh dikontak dan ramai lagi dalam jawatankuasa termasuk timbalan, kita ada 2 timbalan, dan juga kita ada koordinator negeri dan kita ada juga JPP yang akan kita turunkan di kawasan-kawasan, dan kita juga meminta supaya koordinator negeri di negeri-negeri yang telah selesai membantu kita di negeri-negeri yang akan datang. So saya ingat bila pegawai JPP ada, dia lebih confident lah untuk menyelesaikan apa-apa permasalahan yang perlu diselesaikan pada waktu itu juga. So selamat mengundi untuk semua negeri-negeri, 2 hari lagi untuk PAT dan negeri-negeri yang lain, dan selamat mengundi. Mudah-mudahan kita buat yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Itu dia penjelasan sedikit isu-isu semasa berkaitan pemilihan yang sedang berlaku. Hari ini bermulanya pemilihan atas talian. Ambil sikit gambar diorang ni. Itu dia. Ini dia suasana di sedang packing untuk hantar tag ni ke mana? Hantar ke Sabah. Ya. Persediaan tu dia delicate sikit lah sebab Sabah jauh kan. Kita hantar tu. Oh, banyak tag Sabah tu. 1,000 lebih. Oh. 1,000 dekat 1,500 lah. So inilah sukarelawan kita ya. Terima kasih juga kan. Ni kerja sampai awal pagi untuk siapkan semua ni. Okey, say hi sikit dia. Tu dia. Okey, kita pergi tunjuk. Kasih batal sama Ini dia, orang kuat JPP semua ada sini. Ini dia. Terima kasihlah kepada yang bertugas ni semua ni. Itu dia. Ni dia Adi, tu. Ni si kembar apa ada di sini. Membantu sukarelawan di bahagian JPP punya petugas ni. Ni yang packing ni. Okey. Okey.